sebenarnya tentera Israel tidak menyasarkan orang atau infrastruktur awam, tapi pada hakikatnya mereka telah melakukan jenayah perang dan jenayah kemanusiaan menerusi tembakan di kawasan padat dengan penduduk awam. Pelanggaran ini termasuklah serangan terang-terangan di beberapa hak asasi orang awam, termasuk kediaman, makanan dan harta benda. Jadi ketika ini katanya sebanyak 52,000 daripada 250,000 buah rumah telah musnah. Saudara, 52,000 rumah telah musnah akibat serangan udara dan darat Israel. Euromed yang berpangkalan di Geneva, Switzerland menjelaskan bahawa lebih 1/4, saudara, lebih 1/4 kawasan Gaza City dan utara Gaza terjejas dan 20% rumah sudah tidak boleh didiami lagi. Jadi, pemantauan tersebut membuat kesimpulan bahawa Israel melakukan jenayah paling terburuk dalam sejarah moden dan sekaligus melakukan pelanggaran serius undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Cuma saya merasakan bila mendapat gambaran, saya tiba-tiba saja apabila kedutaan Amerika dan Britain di Beirut hari ini telah pun menasihatkan rakyatnya segera meninggalkan Lubnan dengan penerbangan kekal tersedia. Itu saranan itu dikeluarkan ekoran ketegangan sempadan antara rejim Zionis dan Hizbullah semakin memuncak susulan perang Israel-Palestin. Sekarang ni dah mula masuk ke Lebanon pula, saudara. Jadi kedua negara tersebut sudah pun mengeluarkan amaran kepada rakyatnya supaya tidak melakukan perjalanan ke Lebanon ataupun Lebanon, saudara. Kedua kedutaan asal Amerika Syarikat dalam kenyataan mengesyorkan supaya warga republik itu di Lebanon membuat aturan sesuai untuk segera meninggalkan Lebanon dengan pilihan penerbangan komersial ketika ia masih tersedia. Amaran sama turut dikeluarkan oleh kedutaan British yang mengesyorkan warganya segera meninggalkan Lebanon. Sementara pilihan penerbangan komersial masih ada. Rakyat British katanya perlu berhati-hati dan mengelak lokasi yang berkemungkinan adanya demonstrasi dianjurkan. Saudara kena ingat, saudara, Hizbullah dan sekutu Palestin adalah saling bertukar serangan rentas sementara sempadan dengan Israel setiap hari. Selepas Hamas melancarkan serangan besar-besaran ke selatan Israel yang mengorbankan lebih 1,400 mangsa. Jadi di Gaza, kemudian di Lebanon, ertinya saudara, dunia sudah semakin kelihatan tidak aman. Sebab itu Jabatan Negara Amerika kemarin meningkatkan amaran perjalanan ke Lebanon daripada 3 kepada 4. Itu tahap paling tinggi, saudara. Banyak negara Arab dan Barat sudah mengusulkan rakyat mereka meninggalkan atau mengelak perjalanan ke Lebanon ataupun di Arab Saudi. Perancis, Jerman, Kanada, Australia juga memberi amaran agar rakyatnya tidak pergi ke Lebanon. Ini gambaran saya. Kalau kedutaan sudah pun mengeluarkan amaran, maka pastilah para perisik antara bangsa mereka mendapati besar kemungkinan bahawa saya tidak nampaklah kalau begitu bila mereka sudah pun mengeluarkan kenyataan sedemikian, bayang-bayang kedamaian semakin pudar, saudara. Itu gambarannya. Sebab itu Malaysia menggesa supaya pihak negara-negara besar menghentikan sikap menafik mereka, sifat hipokrasi mereka untuk segera mendesak supaya Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mencari solusi menghentikan konflik antara Palestin dan Israel. Itu dinyatakan oleh Menteri Luar Datuk Dr. Zamri. Dan begitu juga apabila berada di Tanah Arab, Datuk Seri Anwar Ibrahim juga menekankan bahawa Malaysia, Palestin mestilah sepakat dalam usaha yang tuntas bagi menghentikan sebarang bentuk keganasan di Gaza ketika ini. Dan saudara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu concern, begitu prihatin terhadap kehidupan warga Palestin di bumi Gaza. Sebab itu beliau berharap agar semua pihak dapat berusaha untuk memastikan bantuan kemanusiaan segera disalurkan dengan segera kepada rakyat Palestin. Itu menurut catatan yang disiarkan sewaktu sepanjang keberadaan Perdana Menteri kita di Riyadh saya. Banyaklah perbincangan dilakukan dan kita mengharapkan agar kedamaian segeralah menjelma di bumi Gaza, saudara. Sebab ini sekarang di Tulkaram, di Tulkam. Nampak gayanya pasukan pendudukan Israel telah pun mengepung ketat kamp pelarian Nur Syam
di timur bandar Tulkam di tebing barat utara dan melarang pergerakan serta menyerbu dan menggeledah rumah selain merosakkan jalan. Itu di Tulkam. Mereka nampak gayanya masih terus mengganas, saudara. Kerana menurut wartawan Wafa berkata sekumpulan besar tentera bersama dengan jentolak menyerbu kem-kem dari pelbagai arah, menggeledah dan merosakkan berpuluh-puluh rumah penduduk. Jentolak digunakan untuk memusnahkan jalan utama ke kem itu dan sebuah monumen di pintu masuk selain beberapa batang jalan ini turut dimusnahkan. Tentera pendudukan Israel juga memusnahkan kenderaan yang diletakkan di hadapan rumah, merosakkan harta benda awam dan persendirian, meletupkan dinding dan menutup pintu masuk ke kem dengan timbunan tanah. Jadi rakyat terkurung, terkepung. Di kem Puram, mereka turut menahan beberapa penduduk selepas menyerbu rumah mereka. Pasukan penduduk itu turut membuka pusat pemeriksaan tentera di persimpangan utama antara bandar Tulkam dan menghalang pergerakan orang awam serta kenderaan. Itu keadaan, saudara, semakin teganglah, saudara. Aduh, tak tahu apa nak jadilah di sana. Bagaimanapun, balik pada negara kita. Saya itu laporan seketika saya tentang apa yang berlaku di Gaza, di bumi Palestin. Mana, saudara? Saudara Musharrif Nazran kata, nampaknya seolah Perang Dunia Ketiga berpusat di Timur Tengah. Nampaknya begitu. Sebab tiba-tiba saja Lebanon sudah terdedah. Dan negara Arab memanglah. Palestin itulah merupakan punca segala-galanya. Nampak gayanya gitu, saudara. Saya tidak mahu untuk membuat spekulasi. Cuma saya melaporkan apa yang saya dapat petikan dari laporan berita-berita antarabangsa untuk penjelasan kita. Dan paling penting kita berdoalah agar keamanan segera menjelma. Janganlah sampai perang dunia berlaku, saudara. Saudara Ayub Tasik Cini, dia kata Amal Syarikat masuk. Masuk dengarlah. Kita mahu supaya kedamaian. Kita benci pada peperangan yang meragut nyawa manusia. Baik, saudara, balik pada negara kita. Saat ini, saudara, Majlis Tinggi UMNO sedang mengadakan mesyuarat. Ada banyaklah benda yang akan dibincangkan. Mungkin juga tentang persiapan untuk menghadapi pilihan raya kecil di Kemaman serta tentang apa yang sedang berlaku di Timur Tengah. UMNO sebagai parti terbesar di negara ini dan merupakan suara rakyat harus menyantuni setiap aspek dunia, dan UMNO tetap tega dengan keputusannya untuk mempertahankan seluruh warga dunia agar berada dalam keadamaian. Bagaimanapun saya tak dapat melaporkan lebih daripada itu, saudara. Sebab daripada pukul 8 tadi semua ahli-ahli Majlis Tinggi dilihat selepas memasuki bangunan UMNO untuk menghadiri mesyuarat bermula jam 9 malam tadi, saudara. Mungkinlah selepas ini akan adalah kenyataan resmi yang dikeluarkan oleh Sisa Agung Dr. Ashraf Wajdi, saudara. Cuma saya mendapat berita hari ini apabila Berita Harian melaporkan, balik pada berita, saudara. Apabila Berita Harian melaporkan Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun memohon untuk mendapatkan kembali pasportnya dari Mahkamah Session atas beberapa alasan, termasuklah sudah membuat perancangan untuk bercuti bersama keluarga di luar negara. Jadi alasan itu ialah suatu kebiasaan di mana katanya beliau akan membawa keluarganya untuk bercuti selama sebulan setiap tahun. Sebab itu pasportnya telah pun ditahan oleh pihak mahkamah dan melalui peguamnya beliau meminta supaya pasportnya dikembalikan bagi membolehkan untuk dia bercuti selama sebulan. Kerana bekas Perdana Menteri itu berkata perancangan untuk bercuti tahun ini tidak terkecuali dan ingin membawa keluarganya ke London di United Kingdom pada akhir tahun. Jadi percutian itu penting bagi membolehkan masa diluangkan bersama keluarga kerana diri dan keluarganya amat tertekan tahun ini. Saya difahamkan daripada ejen pelancongan bahawa adalah sukar untuk mendapatkan tiket penerbangan dan mengatur perjalanan percutian untuk jumlah orang yang ramai secara sekaligus ke London, terutama berdekatan dengan Christmas dan Tahun Baru. Oleh itu, langkah berjaga-jaga diambil untuk menempah tiket penerbangan bagi saya dan isteri terlebih dahulu sebelum ahli keluarga yang lain. Jadi saya haraplah kerana mahkamah dapat membenarkan permohonan supaya boleh meluangkan masa dengan ahli keluarga dalam percutian tahunan. Begitu katanya melalui affidavit sokongan yang difailkan melalui firman guaman Tuan Chetan Jetwani dan company
pada 3 hari lalu, saudara. Jadi itu keadaannya. Nasimuddin dah minta kembalikan pasportnya sebab dia nak bercuti ke London selama sebulan. Ini pastinya akan menimbul persoalan, tapi saya tak mau menimbulkan polemik. Sama-samalah kita tengok. Cuma saya kata kalau mahkamah rasanya susah nak membenarkan, melainkan kalau ada kecemasan untuk dapat rawatan perubatan. Sebab beliau memang selalu pergi ke Singapura untuk mendapat rawatannya, saudara. Dia mohon supaya dilepaskan untuk dapat rawatan. Itu saya rasa tak ada masalah. Tapi untuk bercuti ni rasa-rasa, tak tahulah. Kita dengarlah sama-samalah, kita tunggu apakah keputusan mahkamah. Oh, lama saudara, cuti di London sebulan. Itu kelaziman. Oh, barulah kita tahu saudara. Hebat Presiden PBM bercuti sebulan di kota London. Saya tak cakap apa saudara, ini menurut permohonan yang saya baca saudara, menurut laporan berita harian. Jangan marah saya saudara.